iman dan Islam dalam hati kita. Dan di antara nikmat-nikmat yang besar yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya, di samping nikmat iman dan Islam, ialah nikmat taufik dan hidayah Allah. Manusia ni dia ada dua jenis manusia, tuan-tuan. Ada manusia dia dapat hidayah Allah, tapi dia tak dapat taufik. Kalau kita tanya dia, dia tahu tak yang kata main masjid ni bagus, sembahyang berjemaah ni fadilah besar, semua dia tahu. Kalau tanya dia sembahyang berjemaah ni tahu tak pahala banyak mana, tahu. Puasa ni satu kewajipan, tahu. Mengaji menuntut ilmu ni satu kewajipan fardu ain, berarti. Habis pasal apa tak main masjid, pasal apa tak buat amalan, pasal apa tak buat amalan untuk bekalan akhirat, tak tahu. Ada manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hidayah kepada dia. Dia tahu, dia dapat dah ilmu, dia ada dah petunjuk, tapi tak ada panduan, tak ada dorongan, tak ada taufik daripada Allah untuk bimbing dia, untuk bantu dia dan untuk bawa dia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tazkirah pada malam ni, tuan-tuan, saya nak bawa sepotong hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang satu lagi hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua-dua hadis ni, tuan-tuan, menceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, sikap mereka dengan Islam. Hari ini kita nak cakap tentang sikap kita terhadap Islam. Kita suruh diri kita, kita cek, kita tengok kita ni dengan Islam ni macam mana. Dalam sebuah hadis daripada sahabat yang bernama Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia cerita, dia kata, ja'a rajulun min bani Nabi qabilun min al-ansar. Dia kata satu hari ketika duduk tengah berlaku peperangan, yang rawi hadis ni cerita peperangan ini ialah peperangan Badar. Yang peperangan ni berlaku dalam bulan Ramadan ni. Kata Al-Bara' bin Azib, ja'a rajul, mai satu orang laki-laki, min bani Nabi, daripada suku kaum Nabi, qabilu min al-ansar. Nabi ni satu kaum daripada kabilah penduduk Madinah Ansar ni. Faqala, dia mai depan Nabi, dia kata, asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengucap dulu, dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Kuat surah dia. Dia kata, aku nak disaksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawasanya kamu, wahai Muhammad, hamba Allah dan pesuruh Allah. Dia kata. Summa, kemudian kata Al-Bara' bin Azib ni, kemudian taqaddama, laki-laki ni terus meluruh pergi ke depan. Faqatala, dia berperang dengan musuh, hatta qutil, sehingga dia terbunuh, yang ini mati syahid. Tak tahu semena-mena daripada mana laki-laki ni. Al-Bara' bin Azib kata, yang aku tahu dia ni satu sahabat daripada qabil min al-ansar, daripada suku kaum Bani Nabi, yang daripada penduduk Madinah. Tiba-tiba mai, kemudian dia mengucap dua kalimah syahadah. Lepas itu dia terus meluruh pergi ke depan. Dia bertemu dengan musuh. Akhirnya qutil, hatta qutil, kemudian dia dibunuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia terus bagi respon apa yang berlaku. Nabi satu murabbi yang paling terbaik. Kalau jadi waktu tu apa-apa, Nabi terus bagi respon, Nabi didik terus sahabat. Nabi bukan jenis cerita hak 4 hari lepas baru Nabi nak cerita hari ni, lambat. Hak lah jadi, Nabi tengok sahabat-sahabat pun bakat tengok, Nabi terus kata, Nabi kata, amila hadha yasira. Nabi kata, ni laki-laki ni, dia buat satu amalan yang yasir, yang sangat senang, mengucap dua kalimah syahadah. Terus dia pergi lawan musuh, Allah pilih dia jadi syuhada, jadi syahid di jalan Allah. Amila hadha yasira, dia satu laki-laki yang buat sedikit amalan, wa ujira kathira, dan dia diberi balasan yang sangat besar.
Ada orang yang dia ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih dia, betul? Allah pilih dia, mati dia dalam majlis ilmu. Ada orang Allah pilih dia, mati dia ketika duduk tengah baca khutbah. Ada juga orang Allah pilih dia, mati dia depan kedai nama ekor. Ada juga. Ada juga orang yang Allah pilih dia, mati dia di bulan Ramadan, tapi mati duduk tengah mengikuti. Tengok dalam badan dalam televisyen badan. Hak piming judi ni semua duk ingat mata setek. Semua ada mata jelek lagu kita ni bukan mata setek. Islam Melayu kita ni tak. Menjudi. Bulan Ramadan. Iblis duk kat jauh dia kata depa ni aku tak yakin pun tak tahu mampu. Main remote control kat jauh kan. Tak payah pergi. Pasal depa ni pun lebih iblis daripada aku, dia kata. Ada manusia yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih, tuan-tuan, dalam dia duk buat amalan ni, dia baru dia buat amalan, tapi Allah pilih dia untuk jadi ahli syurga. Kita tak tahu tuan-tuan, bila Allah nak jemput kita, kita tak tahu. Boleh jadi sehari, boleh jadi sehari waktu sahur, boleh jadi tengah duk baca Quran. Tuan-tuan, 5 tahun dah tak baca Quran, tiba-tiba malam ni rasa nak baca Quran, buka-buka, duk tengah baca surah Al-Imran, tak? Nabi SAW, Nabi nak ajak kita tu benda apa dia? Ni terutama dalam bulan Ramadan ni, orang yang cerdik, orang yang ada ilmu, orang yang ada iman, orang yang ada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia takkan lepas peluang untuk muamal. Dia tak lepas. Ni kita tuan-tuan jadi trend kadang-kadang pegang kata orang ni dalam tempat lain. Main bulan Ramadan ni nak sembahyang tarawih ni, dia sepi dah masjid. Dia kata masjid ni 9.40 habis, masjid ni 9.35, masjid ni 10.40 lambat. Tuan Sabi, memang esok kita letih nak baca apa semua. Masjid ni bagus, dia kata 9.25 habis dah. Kita kata bukan 9.25, 8.50 boleh habis. Tuan sembahyang boleh. Duk pilih, tuan-tuan, duk pilih. Tuan-tuan sembahyang tu boleh, sembahyang isyak tuan-tuan 8.58 habis. Bukan kata 9.25. Kita ni tuan-tuan, macam kita tak tahu bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak jemput kita, maka kita lihat dengan amal. Kalau kita tahu bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak jemput kita, sebagaimana hadis yang diceritakan ni, tuan-tuan tengok Nabi nak ajak. Nabi kata apa? Tengok laki-laki ni, amila hadza yasira, satu amalan yang nampak sikit saja, wa ujra katsira, Allah nak bagi balasan besar pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam satu hadis yang lain juga dibawa oleh Imam An-Nawawi, hadisnya juga ada dalam Sahih Muslim. Seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia cerita peristiwa yang juga berlaku dalam perang Badar. Jabir kata, dia kata, qala rajul, satu laki-laki ni tengah duduk perang. Dia main depan Nabi SAW dalam Badar itu. Dia kata, aina ana ya Rasulullah in qutil tu. Dia kata, wahai Rasulullah, kalau aku terbunuh hari ini, aku di mana? Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aina ana ya Rasulullah in qutil tu, kalau aku terbunuh dalam perang ni, aku di mana tempat aku? Nabi kata, qala, Nabi bersabda, Nabi kata, fil jannah. Nabi kata, kalau kau terbunuh sebagai syahid hari ini, kamu ahli syurga. Laki-laki ni dalam riwayat ni menyebut, dalam hadis yang sama lafaz dia, hadis Suwaid, laki-laki ni tengah duk pegang buah biji tamar, buah kurma. Dia pegang buah kurma. Bila dia dengar Nabi SAW kata fil jannah, kamu kalau mati dalam perang ni dalam syurga, dia terus fa'alqa tamarat, buah tamar yang ada di tangan dia tu dia buang. Yang tak asyik niat nak makan, tapi tak jadi. Dia kata apa nak? Fa'alqa tamarat kunna fi yadi. Dia buang buah kurma tu yang ada di tangan dia,
Kemudian summa qatala, kemudian dia terus berjuang, dia berperang pada jalan Allah pada masa itu hatta qutil, sehingga dia juga terbunuh. Dia ahli syurga. Saya rujuk lagi satu hadis tuan-tuan yang seumpama lapar dia dengan dia. Anas bin Malik dia cerita sebelum daripada peristiwa Badar sampai ke hari perang Badar, sampai selesai perang Badar. Hadis yang agak panjang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni siapa tuan-tuan? Anas bin Malik khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang duduk serumah, orang yang duduk urus kehidupan Nabi, orang yang sediakan pakaian kelengkapan Nabi, orang yang ambil perak soal kasut pakaian Nabi semua. Anas bin Malik dia cerita. Dia kata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usaisah. Nabi pilih satu sahabat yang bernama Usaisah. Tuan pernah dengar nama Usaisah? Tak pernah dengar. Ni kalau tak main malam ni tak dengar. Saya ustaz 63 tahun dah umur. Usaisah baru malam ni dengar. Kalau Eram Aziz kita dengar selalu lah. Kan? Oh, macam kita ni. Kalau hak nama-nama hak tu kita cukup ingat. Kalau Rozika cik buat nama macam tu, duk takbir dia kadang-kadang tak tahan kat drama tu. Kan? Pasal dia kata aku ni kalau belakang aku suka dengar, dia kata boleh cek kita tuan-tuan. Busaisah tak pernah dengar. Nabi pilih satu sahabat tuan-tuan, nama dia Busaisah. Nabi pilih dia Aina sebagai mata-mata. Ada mata-mata di sini. Mata-mata dia ada dua jenis tak? Ada hak mata-mata hak bagus, kan? Ada hak mata-mata dia nak cari hak tak bagus. Ada dia nak cari betul. Nabi pilih Usaisah ni sebagai Aina, sebagai mata-mata untuk apa? Yanzuru ma sana'at ayru Abi Sufyan. Untuk pergi buat intipan apa yang rombongan Abu Sufyan duk buat lah ni. Nak pergi ke Badar, nak bertemu dengan Air Abi Sufyan, satu rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Pada ketika itu Abu Sufyan belum pada ketika itu Abu Sufyan memimpin rombongan itu ke Badar. Usaisah Nabi hantar pergi jadi mata-mata tengok. Fajar dia pun pergi. Dia selidik, dia tengok apa semua. Dia pun tak cakap banyak. Nabi pilih dia. Dia tak kata dekat Nabi, dia kata awak pilih aku. Awak tak pilih Umar Al-Khattab. Cuba kita kan, orang pilih kita. Awak lah aku nak kena kerja berat anak ni. Pilihlah orang lain. Aku tukang tanpa poster, okey lah. Kan. Sahabat Nabi tak. Nabi kata Han jadi mata-mata Nabi. Kok Nabi dia nak kata Umar Al-Khattab tu ada, Abu Bakar As-Siddiq tu ada, Ali bin Abi Talib tu ada. Ni hebat-hebat ni. Pasal apa tak pilih mereka ni semua? Tak, Nabi kata Busaisah Aina, kamu jadi mata-mata intip apa yang rombongan Abu Sufyan buat. Bila dia balik mai fajar, dia mai depan Nabi. Ringkas hadis tu, fahaddatsahul hadis, dia sembang dengan Nabi apa yang dilakukan oleh rombongan Abi Sufyan. Fakharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar di depan sahabat-sahabat. Nabi kata fatakallama, Nabi kata inna lana talab. Sudah sampai dah seruan pada kita ni. Nabi kata faman kana dhahruhu hadiran, siapa yang kenderaan dia, kelengkapan dia dah siap dah. Faman kana dhahruhu hadiran, siapa yang kelengkapan perang dia dah siap dah, falyakka ma'ana, dia ikut kami sekali kepada. Sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan, dia pun tak tanya apa. Bila Nabi kata lagu tu, semua pakat keluar. Tak tanya jauh mana, berapa kilometer, berapa masa nak ambil. Tak tahu pun dalam riwayat ni. Kok lah Anas cerita, kok ada riwayat yang cerita satu laki-laki tanya, ya Rasulullah, berapa hari perjalanan? Kalau kita lah tak, berapa hari perjalanan nak buat kedai Maggi ke apa-apa. Ni tadi kita ada kedai makan tak di sana, nak pergi Kuala Lumpur, hotel nak di mana, hotel apa kita nak tidur. Dalam berjuang Islam ni, sahabat-sahabat dia petunjuk apa tuan-tuan? Sami'na wa ata'na. Kepentingan diri ni tak tahu nak nama apa tuan-tuan, nama apa belah tak tahu. Bukan kata duk nama dua, duk nama apa pun tak tahu. Nabi kata faman kana dhahruhu hadira, siapa yang lengkap dah kelengkapan dia, falyakka ma'ana, jumpi sekali. Nabi kata.
Faja'ala rijal, tiba-tiba ada satu laki-laki, dia bangkit, yasta'zinunahu fi dhuhranihim fi ulwil Madinah. Dia minta izin dekat Nabi, bukan tak mobil. Dia minta izin, dia kata, ya Rasulullah, kenderaan aku, kuda aku ada di luar Madinah, agak jauh, boleh tak aku nak pergi ambil dulu? Boleh tak rombongan kita ni berhenti tunggu sah? Aku nak keluar pergi daripada Madinah, keluar daripada Madinah ni pergi nak ambil kelengkapan perang aku yang banyak di sana, boleh bakat-bakat kita guna. Dia minta izin dekat Nabi. Boleh tak tangguh sejam tu, jangan pergi lagi, tunggu sah. Betul. Faqala, Nabi kata tak, jangan. Ni yang kata kita ni tuan-tuan, dalam agama ni tuan-tuan, masa ni sangat, orang kata mahal, lebih daripada mahal. Masa ni sangat berharga. 5 minit kita buang tuan-tuan, 5 minit musuh Islam rancang macam-macam. Sebab tu pejuang-pejuang Islam ni tuan-tuan, mereka baca hadis ni, mereka aman ni. Kita tengok sejarah Syekh Qutb rahimahullah ta'ala di dalam penjara menghabiskan tafsir fi zilalil Quran dia. Tak apa masalah, tak apa, aku di penjara pun tak apa, maka tak cukup, tak apa, terasing daripada masyarakat, tak apa. Tapi masa ni cukup je. Kita tengok berapa lama dah Syekh untuk meninggalkan kita. Karangan dia, karya dia, tulisan dia, tuan-tuan, kita duk baca hari-hari. Said Hawa rahmatullah alaih pun sama. Pemimpin Ikhwanul Muslimin Syahid Hasan Al-Banna pun sama. Dia pun cukup ambil berat soal masa pasal Nabi SAW didik. Dia kata pejuang-pejuang Islam dia tu. Nabi kata tak payah. Illa man kana dhahruhu hadirah, melainkan apa hak ada ni kita pergi. Kalau kata pedang, ada satu je, tombak tak ada, panah tak ada, pedang tu kita bawa habis. Kata Syekh ni pula, dia kata aku anak panah je, pedang tak ada. Ya Rasulullah, hang anak panah dengan anak panah. Aku kenderaan tak ada alat perang saja, kenderaan tak ada. Syekh kawan. Macam tu sahabat-sahabat Nabi, bila Nabi kata lagu tu, semua pakat bertolak pergi. Pergi sampai ke Badar sana, hatta sabaqul musyrikin, sehingga orang Islam tuan-tuan mendahului musyrikin sampai ke situ. Apa strategi tuan-tuan? Sebab tu tuan-tuan, hari ni pejuang-pejuang Islam tuan-tuan, sebab tu hari ni pejuang-pejuang Islam dia tak buang masa. Masa ni tuan-tuan, dia isi. Kadang-kadang ada orang kata aku kuliah asal dah, kuliah pokok dah. Tuan-tuan, kita duduk kalut kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah asar, kita berasa banyak lah. Tuan-tuan kira rancangan televisyen daripada pagi sampai malam, berapa hak lama, berapa hak iman. Tuan-tuan kira kan? Ada kadang-kadang kita dijimai dia tu, dia rasa kita kata masjid Matan Jambui kuliah maghrib, masjid Batu kuliah maghrib, masjid mana kuliah maghrib, apa nama Kubang Semar kuliah maghrib. Apa banyak sangat ni dia kata, buang duit dia kata, buang duit, kita kata hak kita tu bayar distro tu, piring tu ada bumbung kita tu piring tu bukan murah. Kita tu bayar tu tuan-tuan, bukan sikit dia. Yang hak masuk dalam rumah kita, dan kira berapa hak bawa kepada iman, berapa hak tak bawa kepada iman. Tuan-tuan, hak ni dia nak beritahu, kata apa dia? Musuh Islam, orang yang nak suburkan maksiat ni tuan-tuan, yang kata perancangan Yahudi laknatullah ni tuan-tuan, dia tak kira masa. Kita berasa agama ni banyak sangat. Kita buang sikit masa tuan-tuan, banyak benda-benda hak tak elok lalu. Dalam kuliah duduk berjalan tiap-tiap hari di setiap masjid. Kita kata Pulau Pinang ni, saya ingat paling aktif kuliah maghrib, kuliah subuh. Pulau Pinang ni tuan-tuan nak kata masjid, Allah, kalau esok dia akhirat dia nak kata depan Allah Ta'ala pun tak ada peluang nak mengaji, tak ada tuan-tuan. Jalan kaki lah daripada rumah pergi ke masjid lah. Oh, kata start motor jauh sikit, 1.5 km kata nak boleh berapa. Tak ada alasan kata tak mengaji. Maka sebab tu sahabat-sahabat Nabi ni mereka dididik macam tu. Akhirnya orang Islam sampai dulu ke bumi Badar sebelum daripada musyrikin. Bila sampai di situ, ringkas daripada hadis ni, Nabi SAW
Nabi terus bersabda, Nabi kata, "Qumu ila jannah arduha as-samawati wal ard." Jom pakat kita pergi menuju ke syurga Allah yang luas dia seluas langit dan bumi. Nabi kata lagu tu. Umayr al-Humam, Umayr bin al-Humam radhiyallahu anhu asyhad. Di antara sahabat yang dicatatkan 14 orang syuhada dalam perang Badar ini, di antaranya Sayyidina Umayr bin al-Humam. Ni pun jarang-jarang juga, kadang-kadang kita tak dengar. Kita tak pernah dengar, kita duk pergi kaji siapa syahid dalam perang Badar. Aku nak abadikan nama dia pada nama anak-anak aku. Contoh, ya, ni bubuh nama, mau campur dengan apa, bunyi nak macam motor, kan? Satu bernama, satu sahabat cerita anak murid dia pelik, macam apa nama orang lagu ni, bubuh-bubuhnya campur, kan? Jadi padiu, bunyi pun pelik kan? Macam orang kadang-kadang dusun pun tak, orang Melayu pun tak, orang apa kita tak. Kita tak pernah tak pergi kaji ni nama-nama sahabat-sahabat ni. Aku nak esok kena nak pindah dapat cucu lelaki-lelaki. Cucu lelaki-lelaki ni aku nak cadang kat anak aku, nak bubuh nama ni. Siapalah syahid yang 14 ni aku nak tengok. Umayr bin al-Humam ni tuan-tuan, tengok tu perang Badar ni. Nabi kata, "Qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ardh." Bakat pergi ke syurga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dia kata, "Arduha ka'ardis samawati wal ardh." Dia kata, ada tak luas macam bumi dan langit? Umayr terkejut. Jadi kita kejut seluas itu. Maka Umayr al-Humam ni lah kita baca hadis yang awal tadi tuan-tuan, yang dia ni tengah duk pegang buah tamarat, beberapa biji tamar. Dia kata, kalau aku berhabis buah tamar ni lambat sikit masuk surga. Masuk juga tapi lambat. Tak ni